Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai murid-murid, kembali kita ke sesi PDPR pada hari ini. Tajuk kita ialah Drama Mahkamah karya Awang Abdullah. Jom kita sama-sama buka buku antologi Baik Budi Indah Bahasa, muka surat 81 dan buku kerja Bahasa Melayu yang warna merah ini muka surat 77. Okey, jom kita lihat sinopsis. Baik, secara ringkasnya, drama mahkamah mengisahkan suasana yang berlaku di dalam mahkamah. Yang mana dalam cerita ini terdapat dua orang tertuduh, iaitu tertuduh 1 Bulat bin Lepir dan tertuduh 2 Akinomoto yang berbangsa Jepun. Okey, kita lihat pula plot. Sinopsis dan plot lebih kurang sama, tetapi plot ini dibahagikan kepada 4, iaitu permulaan cerita, perkembangan cerita, klimaks ataupun kemuncak cerita dan peleraian, iaitu pengakhiran cerita. Baik, pada permulaan cerita kita lihat hakim masuk ke ruang mahkamah, tertuduh 1 mengangkat sumpah, pertuduhan mula dibacakan tetapi tertuduh 1 tidak diwakili oleh peguam. Tertuduh 1 ialah Bulat bin Lepir. Bulat bin Lepir tidak diwakili oleh mana-mana peguam kerana dia orang yang susah. Oleh itu, hakim mengarahkan supaya Bulat ini dibela oleh peguam, diwakilkan oleh peguam bela. Okey, kita lihat kepada perkembangan cerita. Tertuduh 1 iaitu Bulat bin Lepir ini telah dituduh menyebabkan kematian Mek Teh binti Jali yang berumur 99 tahun di Taman Gagak Putih. Baik, apa yang berlaku ialah pada suatu pagi sedang Bulat bin Lepir ini berjoging. Okey, dia sedang berjoging, kemudian sambil makan pisang. Setelah habis pisang, dia membuang kulit pisang ke dalam tong sampah. Tetapi malangnya, pintu tong sampah itu telah rosak. Lalu datang seekor kambing kurus, datang mengais-ngais sampah yang ada di dalam tong sampah itu. Dan kulit pisang tadi telah tercampak ke tepi jalan. Dan ketika itu, Mek Teh binti Jali ini sedang lalu dan Mek Teh ini terpijaklah kulit pisang itu lalu terjatuh dan meninggal dunia. Okey, seterusnya, pendakwa raya dengan peguam bela ini saling berbalas hujah tentang kes tertuduh 1. Dan akhirnya, hakim memutuskan Bulat bin Lepir tidak bersalah. Kerana Bulat bin Lepir ini dalam kes dia membuat perkara yang betul, iaitu Bulat membuang kulit pisang ke dalam tong sampah. Tetapi kerana pintu tong sampah itu yang rosak dan akhirnya membenarkan kambing tadi untuk mengais sampah dan mengais kulit pisang tadi, dan akhirnya itu yang menyebabkan kematian Mek Teh binti Jali. Kematian Mek Teh binti Jali bukan disebabkan oleh Bulat bin Lepir. Okey, seterusnya, kes yang kedua pula. Kes tertuduh 2 iaitu Akinomoto dibacakan. Akinomoto ini telah dituduh mencuri seekor beruk subsidi milik kerajaan Malaysia dari stor JKK Ulu Dungun. Beruk subsidi ni maksudnya beruk itu ialah milik kerajaan. Okey, setelah pendakwa raya menerangkan maksud istilah beruk subsidi dalam bahasa Melayu, Akinomoto mengakui kesalahannya. Okey, dan di akhir cerita, hakim memerintahkan Akinomoto supaya memelihara ibu beruk sehingga selamat melahirkan anak. Akinomoto perlu menjaga anak beruk sehingga umurnya dewasa, sehingga umur balik, dan terbalik pula. Akinomoto yang kena panjat pokok kelapa, anak beruk pula jadi tuan. Sebelum ni Akinomoto kat bawah jadi tuan, beruk tu yang panjat pokok kelapa. Hukuman dia ialah nanti bila anak beruk tu dah lahir, anak beruk tu kat bawah, Akinomoto pula yang panjat pokok. Okey, jadi itulah kisah serba ringkas drama mahkamah yang kita akan belajar hari ini. Tema dan persoalan. Drama ini memaparkan tema perbicaraan kes rekaan yang melibatkan 2 kes. Kes rekaan ni maksudnya imajinasi penulis untuk
memaparkan kepada masyarakat, kepada pembaca, yang mana kes tertuduh 1 bulat belepir ini membuktikan bahawa pentingnya ada kesedaran sivik. Kesedaran sivik yang macam mana yang cikgu sebut tadi, iaitu bulat belepir membuang sampah ke dalam tong sampah. Maksudnya tindakan bulat belepir itu adalah betul. Tindakan yang baik, tindakan yang mempunyai kesedaran sivik. Manakala kes yang kedua, kes Akinomoto pula melibatkan beruk subsidi milik kerajaan. Maka kedua-dua itu ialah kes rekaan. Okey, seterusnya persoalan yang pertama, keadilan memutuskan kes. Kalau murid-murid boleh lihat dalam gambar ni. Ini situasi dalam mahkamah. Yang mana hakim ini tanggungjawabnya untuk mengadili, untuk memutuskan kes dengan adil. Persoalan yang kedua ialah isu bahasa Melayu. Yang mana dalam kes yang kedua, Akinomoto ni dia meminta penterjemah untuk menerangkan dalam bahasa Melayu. Maka ia menunjukkan betapa pentingnya isu bahasa Melayu. Seterusnya yang ketiga, persoalan kemampuan membayar kos guaman. Ini dalam cerita bulat belepir tadi, yang mana dia orang susah, dia tidak mampu untuk mengupah peguam. Dan yang keempat, persoalan kesedaran sivik. Yang mana dalam watak bulat belepir tadi, iaitu dia membuang sampah atau bagi watak dan perwatakan pula dalam cerita ini, drama mahkamah. Kita boleh lihat watak hakim. Hakim ini perwatakan dia gemar menonton rancangan Gusti, gemar makan pisang, colek kelubi. Seterusnya, hakim ini juga merupakan seorang yang adil dan amanah. Bagi watak tertuduh 1, iaitu bulat belepir. Dia merupakan orang yang miskin, dituduh menyebabkan kematian seorang warga tua. Bulat belepir juga seorang yang berani, jujur dan bertanggungjawab. Bulat belepir ini berani kerana benar. Maksudnya, dia apa yang dilakukan itu betul. Dia membuang kulit pisang ke dalam tong sampah, maka dia berani menegakkan kebenaran. Seterusnya, tertuduh 2, Akinomoto tidak memahami bahasa Inggeris, dituduh mencuri beruk subsidi. Akinomoto ini seorang warga negara Jepun. Akinomoto ini prihatin dan jujur. Kita lihat kepada gaya bahasa dan juga teknik plot. Gaya bahasa dalam drama ini, yang pertama, bahasa Inggeris. Contohnya, is a subsidy. Well done, well done. Inilah contoh penggunaan perkataan bahasa Inggeris. Yang kedua, bahasa Arab. Contohnya, wassalam. Yang ketiga, simpulan bahasa. Contohnya, masuk akal. Yang keempat, sinkop. Sinkop ini ialah pemendikan kata. Tak, nak, sikit, tahu. Tak daripada perkataan tidak. Nak dipendekkan daripada perkataan hendak. Sikit dipendekkan daripada perkataan sedikit. Tahu daripada perkataan tahu. Seterusnya, untuk teknik plot, ada 2. Teknik dialog. Kalau kita lihat dalam drama ini, yang paling jelas dan ketara ialah teknik dialog. Contoh, tertuduh 1. Fakahaka cikikiki. Terjemah, adapun Akinomoto itu berkata bahawa dia faham sikit-sikit tuan. Kita boleh lihat petikan ini sebenarnya muka surat 95, tetapi kita boleh lihat keseluruhan teknik dialog dalam drama mahkamah ini daripada muka surat 81 sehingga habis drama muka surat 97. Kita boleh lihat penggunaan teknik dialog. Seterusnya teknik pemberian. Contoh, pemberian ini seperti bercerita. Tertuduh 1 keluar. Sementara itu, hakim, pegawai, pendakwa raya dan peguam bela berehat dengan aksi masing-masing. Kemudian, peguam bela keluar. Muzik selingan dikumandangkan. Teknik pemberian ini seperti bercerita. Kita boleh lihat contoh ini muka surat 91. Baiklah, seterusnya kita lihat pada latar, nilai dan pengajaran di dalam drama ini.
Okey, terdapat 3 jenis latar iaitu latar tempat, masa dan masyarakat. Okey, bagi latar tempat yang pertama ialah mahkamah. Mahkamah ialah tempat berlangsungnya drama mahkamah ini. Okey, yang kedua Taman Gagak Putih iaitu tempat di mana bulat belepeh berjoging. Tempat Mek Teh binti Jali tadi terpijak kulit pisang, terjatuh lalu meninggal dunia. Okey, yang ketiga, Store JKK Ulu Dungun, yang mana tempat asal beruk yang dikatakan telah diambil oleh Akinomoto tadi. Okey, latar masa yang pertama pagi, yang kedua 10 Januari 1988, yang ketiga 20 Mac 1988. Baik murid-murid, kenapa tahun 1988? 1988 ini ialah tahun berlakunya drama mahkamah ini. Maksudnya dalam drama mahkamah ini tahun berlakunya ialah 1988. Okey, yang keempat 1 minit, yang kelima 2 minit. Okey, ini semua latar masa ini semua ada dalam drama mahkamah. Okey, latar masyarakat. Yang pertama, masyarakat yang bijak dan intelektual. Okey, yang kedua, masyarakat yang adil menjatuhkan hukuman. Yang mana kita lihat drama mahkamah ini merupakan mengisahkan apa yang berlaku di mahkamah, yang mana seorang hakim perlu bersikap adil bagi menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada tertuduh, sama ada dia bersalah ataupun tidak. Yang ketiga, masyarakat yang mempunyai kesedaran sivik. Okey, cikgu ulang balik. Sebagaimana watak bulat belepel tadi, dia membuang kulit pisang ke dalam tong sampah. Membuang sampah pada tempatnya. Itu merupakan kesedaran sivik. Yang mana kita semua perlu amalkan. Jangan membuang sampah merata-rata tempat. Okay, yang keempat, masyarakat yang mencintai bahasa Melayu. Dapat dilihat dalam watak Akinomoto yang mana dia meminta mahkamah untuk menggunakan bahasa Melayu. Yang kelima, masyarakat yang teguh dengan pendirian. Sebagaimana watak, kita boleh lihat dalam watak bulat belepel, berani kerana benar, takut kerana salah. Okey, seterusnya nilai yang terdapat dalam drama ini ialah ketegasan, keprihatinan, keadilan, kejujuran dan baik hati. Baik, pengajaran. Pertama, kita mestilah mematuhi peraturan dan undang-undang agar dapat mengelakkan diri daripada melakukan kesalahan. Yang kedua, kita perlulah menjaga kebersihan alam sekitar dengan membuang sampah sarap ke dalam tong sampah yang disediakan. Okey, ini apa yang dilakukan oleh bulat bin lepel. Yang ketiga, kita haruslah menggunakan bahasa Melayu agar bahasa Melayu dapat dimartabatkan semula. Sebagaimana diminta oleh Akinomoto. Akinomoto merupakan warga negara Jepun. Dia sendiri meminta kepada mahkamah supaya mahkamah menggunakan bahasa Melayu. Yang keempat, kita mestilah menjatuhkan hukuman dengan adil agar keputusan yang baik dapat dicapai. Sebagaimana yang kita tahu, drama mahkamah ini mengisahkan situasi yang berlaku di mahkamah, yang mana peranan hakim ini sangat penting kerana dia perlu menjatuhkan hukuman yang adil bagi setiap pertuduhan ataupun tertuduh ataupun pesalah. Hakim perlu meneliti hujah-hujah yang diberikan oleh peguam, oleh tertuduh, perlu meneliti supaya dia dapat memberikan hukuman yang terbaik, hukuman yang adil. Okey, yang kelima, kita perlulah insaf setelah melakukan kesalahan dan berazam tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Kita sebagai seorang manusia, perlulah insaf. Bila kita melakukan kesalahan, kita mesti berazam. Jangan ulang semula kesalahan yang telah kita buat. Baiklah murid-murid. Okey, ini sahaja penerangan berkaitan drama mahkamah. Seterusnya, hari ini, cikgu nak kamu semua siapkan praktis pengukuhan muka surat 78. Ada 4 soalan di situ. Seperti biasa, lengkapkan jawapan. Kemudian setelah siap, ambil gambar dan muat naik gambar ini ke Google Classroom. Okey, terima kasih dan jumpa lagi sekiranya ada persoalan. Okey, boleh nyatakan di bawah ataupun boleh bertanya cikgu di Google Classroom. Terima kasih.